Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah malam ni kami berdua, saya Nirwan Hajamin dan rakan pengacara Munawar Azmi, kita akan bersama-sama dalam Dari Rawat sepanjang malam ini selama 1 jam untuk membincangkan topik-topik bersama dengan anda. Jadi kita harapkan anda semua sentiasa bersedia bersama dengan kita pada malam ini, dan apa-apa pun kita harapkan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Jadi apa khabar Munawar? Alhamdulillah, kita bersemangat seperti biasalah. Betul. Sebab jarang sekali kita nak bersiaran di berita RTM, tapi hari ini kita bersiaran di TV1 dan juga melalui aplikasi RTM Klik serta di Facebook rasmi kami Berita RTM. Seperti biasalah, kalau anda tertarik dengan perbincangan kami ini, anda ingin berkongsi pengalaman ataupun nak mengajukan soalan, betul, jom sertai perbincangan kami. Anda boleh letak soalan anda di Facebook Berita RTM. Malam ini topik yang sangat penting. Sebab apa? Kalau kita bercakap berkenaan anugerah yang dikurniakan oleh Allah SWT ini, antara yang paling kita syukuri adalah panca indera kita. Betul. Yang paling utama mata kita ni Wan. Betul Munawar. Mata ni salah satu, kita boleh katakan salah satu deria yang terdapat pada seorang manusia yang dikira sebagai sempurna daripada pendengaran, sentuhan, rasa dan sebagainya. Jadi penting mata ni untuk kita jaga, sebab walaupun ada orang kata tak apa biar sakit mata boleh cari spare part, ada orang nak dermakan, tapi kita kena fikir juga bagaimana untuk kita menjaga mata sebaiknya supaya penglihatan kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Kita dapat melihat benda-benda yang cantik ciptaan Tuhan ini. Itulah. Bak kata patah dari mata turun ke hati. Kalau mata kita ni dalam keadaan sakit, macam mana kita nak menikmati keindahan ciptaan Allah SWT. Jadi hari ini kita nak tanya terlebih dahulu kepada penonton, pernah tak anda mengalami masalah gejala simptom mata kemerah-merahan di bahagian mata putih itu, ataupun mata sentiasa berair, ataupun ada dikenali sebagai pink eye, mata kemerahan. Betul. Sampai ada tahapnya ni Wan, air mata pun jadi seperti seakan kemerah-merahan macam darah Wah. Okey, kebiasaannya kalau sakit mata ni, sebab saya pernah kena sakit mata. Mungkin dah lama lah, jarang-jarang sekali, dah bertahun dah tak kena sakit mata ni. Bila kena sakit mata tu, dia ya Allah, sangat-sangatlah tak selesa. Tapi yang paling tak selesa bila sakit mata disebabkan tengok orang lain bahagia. Alamak, saya faham ni Wan. Kita dalam situasi yang sama. Tapi itu bukan perbincangan kita malam ni. Perbincangan kita pada malam ni untuk kita mengenali apakah yang dimaksudkan dengan konjungtivitis. Yes. Mungkin istilah itu agak sukar difahami sebab kita menggunakan istilah saintifik. Tapi tak apa, kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita di studio untuk kita memahami dengan lebih mendalam topik kita pada malam ini, iaitu Dr. Abdullah Ashraf Rafiq Ali yang merupakan pakar perunding oftalmologi UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Doktor, pertama sekali Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Dari Rawat pada malam ini untuk sama-sama kita memberi pencerahan, untuk sama-sama kita berkongsi dengan penonton TV1 pada malam ini berkenaan dengan apa yang perlu kita fahami, perlu kita ketahui berkaitan dengan konjungtivitis ataupun sakit mata ini. Jadi pertamanya sebagai mukadimah je Doktor, saya nampak Doktor ada bawakan anatomi mata ni. Mungkin Doktor boleh memperkenalkan terlebih dahulu secara anatomi je bahagian-bahagian yang terdapat pada mata manusia ini. Silakan Doktor. Okey, pertamanya terima kasih Nirwan Munawar bagi saya peluang hari ini untuk kita berkongsi sedikit sebanyaklah berkenaan dengan mata secara am dan juga secara spesifiknya konjungtivitis lah. Okey. Jadi konjungtivitis tu, apa itu konjungtivitis? Konjungtivitis ni bermaksud radang pada lapisan konjungtiva. Okey. Jadi apa tu lapisan konjungtiva? Kalau kita tengok mata kita, kita tengok mata masing-masing. Okey, ini bola mata. Okey. Sebenarnya lapisan konjungtiva itu adalah satu lapisan lucina. Dia macam lapisan yang sangat nipis lah. Kat sini tak ada. Tapi sebenarnya dia covering. Okay? Dia meliputi terutamanya bahagian bola mata kita yang putih ni dan juga bahagian dalam kita punya kelopak mata. So dia macam cover lah. Tapi dia tidak cover kita punya kornea. Kornea kita ni, kalau kita tengok mata hitam tu, itu kornea kita lah. Anak mata kita. Anak mata, exactly. Jadi konjungtiva ni adalah lapisan, itulah lapisan dia basically. Jadi bila lapisan tu mengalami keradangan, dia akan jadi warna merah lah. Now, persoalan seterusnya, apa yang menyebabkan keradangan tu? Kita teruskan. Boleh. Sini. Okay. Kalau ada soalan kita boleh just tanya saja. Okey. Jadi ada beberapa sebab lah. Okey. Yang utamanya adalah satunya jangkitan. Jangkitan ni boleh terbahagi kepada virus satu. Okey. Nombor 2 bakteria. Dan
selain daripada jangkitan, boleh juga disebabkan alahan, alergi. Dan ada juga beberapa sebab-sebab lain yang kurang less common lah, kurang terjadi, seperti autoimmune disease, penyakit autoimmune ataupun toksik dan sebagainya lah. Tapi kebanyakan kebanyakan daripada kita kalau kena, kebanyakan adalah jangkitan kuman atau virus lah. Okey, doktor, tadi doktor menyatakan ada 3 punca kebiasaannya lah berlaku konjungtivitis ni, alahan, virus ataupun bakteria. Jadi di antara ketiga-tiga ini, yang mana satu berjangkit, boleh menyebabkan jangkitan kepada orang lain di sekelilingnya, doktor? Bagus soalan tu, Munawar. Okey, jadi walaupun ada 3 jenis, tetapi yang berjangkit ni, yang lebih common untuk berjangkit adalah virus. Okey. Dan virus yang paling kerap berlaku adalah nama dia adenovirus lah. Adenovirus. Okey, adenovirus ni dia boleh jadi sama ada konjungtivitis itu, maksudnya dia menyangkiti mata itu sahaja, maksudnya mata dia yang sakit, tak ada masalah lain. Okey. Ataupun kita boleh ada sakit tekak. Okey. Macam sakit tekak, lepas tu kita ada demam sikit dan juga mata. Okey. So dia ada beberapa orang kata simptom lah, sama ada mata ataupun yang lain-lain. Dan ini adalah sangat berjangkit lah adenovirus conjunctivitis ni. Dan dari segi bakteria juga adalah beberapa bakteria-bakteria lain yang boleh menyebabkan conjunctivitis juga berjangkit. Cumanya untuk alahan, conjunctivitis yang pesakit yang ada alahan, conjunctivitis disebabkan oleh alahan, dia tak berjangkit sangatlah. Itu adalah masalah daripada individu sendirilah. Okey. Jadi kita nak ketahui juga, doktor, bila kita bercerita berkenaan dengan penyakit konjungtivitis ini, sebab mungkin masyarakat tak faham berkenaan istilah konjungtivitis ni. Apa sebenarnya konjungtivitis ni kan? Apa simptom-simptom yang menunjukkan seorang tersebut mengalami konjungtivitis ni, doktor? Bagus. Okey. Jadi seperti mana yang kita tahu, yang paling obviousnya adalah mata merah lah, ataupun pink eye. Okey. Pesakit juga akan boleh rasa sakit ataupun tak selesa lah. Okey. Dan dia boleh ada ketidakselesaan tu semasa menggerakkan mata, ataupun dia tak boleh tahan cahaya. Nak keluar pagi-pagi, bangun pagi buka cahaya, dan tak tahan. Dan especially sometimes ramai orang cakap masa dia sujud atau rukuk, dia rasa berat. Masa nak menunduk, doktor. Exactly. Rasa nak terkeluar biji mata tu, doktor. Saya pun pernah kena dan saya pun rasa nak keluar. Jadi kita boleh fahamlah perasaan tu. Itu dari segi patient lah, daripada segi yang kita tengok. Okey, mata merah satu. Lepas tu kelopak mata boleh bengkak. Okey, dan akan keluar banyak cecair lah, discharge mata. Dan discharge tu sama ada air clear lah, warna putih, ataupun kalau konjungtivitis tu disebabkan oleh bakteria, mungkin boleh berwarna kuning macam nanah sikit lah. Okey. Doktor, sebab kalau kita tengok kan situasi kawan-kawan kita yang ada di sekeliling kita yang pernah terkena konjungtivitis ini, kadang-kadang ada mencapai tahap yang sangat serius. Jadi kita nak tahu berapa tahap yang ada dalam konjungtivitis ni, doktor. Kadang-kadang kita lihat sampai mengalirkan air mata seolah-olah berdarah, doktor. Okey. Soalan yang satu lagi sangat bagus. Sebab kita sekarang sedang berbincang tentang konjungtivitis yang mana dia datang dengan mata merah. Tapi pertamanya kita nak kena tahu adakah mata merah itu konjungtivitis atau tidak. Kita kena make sure ni konjungtivitis lah. Okey. Kita akan bincang mungkin di akhir sikit apakah sebab-sebab mata merah yang lain selain konjungtivitis. Tapi sekarang bila bercakap pasal konjungtivitis, ya betul dia ada beberapa tahap keseriusan lah. Okey. Jadi mungkin yang mungkin yang awal ni mungkin lebih kepada mata merah sikit dan keluar air dan sebagainya, tapi dia tak berapa mengacau penglihatan dan sebagainya. Tapi kalau jangkitan tu makin teruk, dia boleh sampai ke apa yang kita kata pseudomembrane. Maksudnya ada satu lapisan yang cover lah mata tu. Dan lapisan ni kita kena buang. Kalau tak dia akan susah untuk pulih lah. Sebab tu kalau mungkin ada sesiapa yang pernah kena konjungtivitis, terutamanya mungkin kanak-kanak ataupun yang berumur muda, mungkin dia akan tanya kenapa doktor mungkin selalu minta datang ke klinik, sebab kita nak kena cuci mata lah. Okey. Wow, cuci mata bukan setakat kita cuci mata dekat pusat beli belah, tapi cuci mata sebagai salah satu kaedah rawatan, doktor, yang akan kita bincangkan dalam kaedah yang lainnya. Doktor,
bila bersebut tentang konjungtivitis ni, saya percaya dia ada tahap keseriusan yang berbeza. Betul. Jadi bagaimana doktor boleh menerangkan tahap keseriusan daripada yang biasa sehingga yang lebih serius? Okey. Macam saya kata tadi, mungkin pada peringkat awal ni kita lebih kepada mata sakit, tapi mungkin kita masih boleh buka mata kita dan pandangan tu masih okey lah. Kata orang bearable lah. Bearable lah. Dan kita punya ketajaman penglihatan kita tu masih okey. Masih normal. Tapi kadang-kadang bila dia dah makin teruk, mungkin dia boleh efek kita punya kornea juga, bahagian yang depan tu. Dia boleh bagi dia efek surface atau permukaan kornea tu. Jadi bila permukaan kornea tu terlibat, permukaan tu akan ada, orang kata, luka-luka kecil. Dia akan mula dengan luka kecil. Lepas tu kalau luka tu berterusan, tak dirawat, tak diberi ubat yang sepatutnya, dia akan menjadi luka yang lebih besar dan pandangan mata akan jadi lebih kabur dan sebagainya, dan kita akan rasa lebih sakit. Begitulah. Lebih kepada kita punya kita, kalau kita nak tahu, kita tahu daripada kita punya simptom, daripada pandangan mata kita, lepas tu daripada tengok kita punya kelopak mata kita ni bengkak tak bengkak. Bahagian mata putih itu sampai dah tak nampak putih langsung, doktor. Ya, merah. Kemerahan betul doktor. Sampai ada tarik mata macam ni. Tarik mata, dan ini gambar itu tadi, gambar sebelum tu adalah budak kecil lah, baby. Dan especially dalam ada satu jenis konjungtivitis ni, nama dia ophthalmia neonatal. Dia kena pada budak bayi yang baru lahir. So macam saya kata tadi lah, konjungtivitis ni boleh kena daripada kita keluar daripada perut mak kita sampailah kita umur. Selewat-lewat usia. Doktor, bagaimana seorang bayi yang baru lahir boleh kena konjungtivitis, doktor? Sebab jangkitan ibu ataupun? Ya, kebanyakannya daripada ibulah risiko. Kalau kadang-kadang ibu yang mengandung tu ada beberapa jangkitan kelamin dan sebagainya, dan ada risikolah boleh kenalah. Okey. Jadi selepas ini banyak lagi kita nak pelajari, kita nak ketahui berkenaan konjungtivitis ini. Yalah, sebab tadi ada kawan saya tanya, saya kerap mengalami mata kemerahan disebabkan oleh pakai kanta lekap ataupun contact lens. Ada juga, tapi ada juga beberapa isu yang kadang-kadang seringkali orang jadikan sakit mata ni sebagai alasan untuk dapat MC. Alamak. Jadi kita nak tahu juga kesan-kesan apa yang biasanya orang lakukan untuk menjadikan mata merah terhadap mata kita nanti. Jadi apa pun jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika, kembali ke Diary Rawat. Saksikan Kapet Merah Anugerah Seri Angkasa 2024 Sabtu 26 Oktober 8 malam, dibawakan secara langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya bersama-sama pengacara Akmal Nazri dan Dian Nawai. Anda bakal dihiburkan oleh barisan artis tanah air seperti Floor 88, Sarah Suhairi, Alfi Zumi, Nana Shime, Afiq Syazwan dan Tajul. Saksikan Kapet Merah Anugerah Seri Angkasa 2024 Dunia Ria di TV2. Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor 2024. Saingan semakin getir, tenaga terus dikerah dalam meledakkan pukulan-pukulan kencang bagi menggegar kubu lawan. Jumaat 25 Oktober, India bertemu New Zealand 3.50 minit petang. Great Britain bertemu Jepun 6 petang. Malaysia bertemu Australia 8.20 minit malam. Dan sorotan harian perlawanan 11.30 minit malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam skim yang ada, mesti faham ada di labu. Lesson SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir.
pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Okey, kembali ke Diari Rawat dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan konjungtivitis ataupun sakit mata. Jadi, doktor, tadi saya sebut berkaitan dengan ada sesetengah di kalangan masyarakat, doktor. Dia nak dapat MC tu, dia buat alasan sakit mata sebab dapat MC paling lama dengan sakit mata. Ada yang gunakan, adalah macam-macam minyak angin, ada yang letak bawang, tapi yang paling common biasa kita dengar di kalangan kawan-kawan ni, dia cuci muka, dia tak tutup mata, dia nak biar mata dia merah. Jadi saya percaya akan ada kesan sampingan terhadap mata, organ mata kita, doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan untuk kita memberi awareness ataupun kesedaran kepada masyarakat di luar sana. Okey. Terima kasih Encik Nirwan. Jadi apa yang Encik Nirwan describe ni basically dia inflicted lah dia. Jadi mereka ni sebenarnya letak chemical, betul. Ya, dan dia adalah satu orang kata satu bentuk kecederaan chemical lah ke dalam mata. Jadi apa yang boleh berlaku okeylah, kalau dia letak sikit, nasib baik dia okey, merah tu kejap akan hilang lah. Tapi kalau dia letak benda-benda chemical yang salah, yang dia tak tahu apa benda, dia boleh sampai nombor satu merah tu konjungtivitis. Yang kita paling takut kalau dia sampai efek kepada kornea, mata hitam kita tu lah. Mata hitam kita tu dia boleh luka, dia boleh kena kejangkitan dan dia boleh parut. Kalau dah parut ni, kan bayangkan kalau kita ada parut dekat kulit, parut tu akan hilang tak? Tak akan hilang. Dia akan kat situ lah. Jadi kalau dah ada parut kat tengah-tengah mata, so dia akan ada kat situ lah. Mengganggu kehidupan seharian kita. Tak pasal-pasal dah tak nampak. Memanglah orang kata kalau ada parut, kalau ada parut apa dia punya rawatan dia? Kalau parut tu besar dan mengganggu, mungkin kalau kecil mungkin bolehlah pakai spek ke apa, tapi kalau terlalu besar mungkin kena buat transplant dan sebagainya. Dan itu bukanlah satu benda yang senang. Kos dia sangat tinggi. Kos, dan dari segi rawatan pun bukannya benda yang 100% success rate dan sebagainya. Banyak lagi komplikasi. Jadi dinasihatkanlah, janganlah kita sebab nak MC sehari dua ke apa, letak apa-apa benda yang kita pun tak tahu kan. Kita sayangilah mata kita. Sayangilah mata kita, anugerah yang tidak ternilai daripada Allah SWT. Sebab apa? Kalau kita bercakap berkenaan mata ni kan, tanpa penglihatan kita ni susah kita nak buat kerja. Kalau mata kita sakit ni, kalau kita bercakap berkenaan konjungtivitis ataupun lebih mudah kita fahami sebagai mata merah ni kan, berai seperti simptom yang doktor nyatakan tadi, tarik mata berlebihan dan sebagainya. Doktor, ramai yang kadang-kadang ambil mudah berkenaan konjungtivitis ataupun simptom-simptom yang berkaitan ini. Adakah berbahaya konjungtivitis ini dan mungkin apa antara komplikasi yang mungkin boleh berlaku kepada mata mereka? Kebanyakan konjungtivitis adalah self-limiting. Self-limiting ni maksudnya dia akan hilang, dia akan resolve, dia akan selesai dengan sendirilah. Tetapi walaupun dia self-limiting, tapi masa kita kena tu memang tak selesa lah. Betul. Dan satu lagi dia boleh berjangkit, itu masalahnya. Kalau dia self-limiting kat kita saja dan kita bersabar dan itu lain cerita, tak ada masalah. Tapi kalau berjangkit tu cerita yang lain lah. Jadi pertamanya pencegahan lah, macam biasa. Pencegahan lebih baik daripada kita merawat lah. Itu nombor satu. Jadi apa yang kita boleh buat untuk kita mencegah daripada konjungtivitis ni berpindah dari satu pesakit ke pesakit yang lain? Pertamanya kita kena jaga kebersihan lah, tu nombor satu. Basuh tangan. Pertama, sebelum kita sebut pasal berjangkit daripada seorang pesakit ke yang lain, kita tak mahu dia berjangkit dari mata kanan ke kiri dulu. Itu nombor satu. So kalau kita ada kena satu mata, kita janganlah gosok-gosok mata. Memang akan gatal dan tak selesa, memang kita akan, tapi kita kena ingat dan cubalah. Basuh tangan, guna tuala yang berbeza. Jangan tuala ni lepas tu lap pula mata sebelah. Dan memang dia dah guna mata yang sakit, guna mata yang sihat. Betul. Memang selalu kita nampak
pesakit datang satu hari mata ni, minggu depan dah ni pula. So itu adalah perkara yang normal lah. Kita cuba jaga dan kita ambil precaution yang sama untuk kita untuk kurangkan transmisi kepada orang yang lain jugalah. Bila ada mata merah tu, basuh tangan, okey, jangan gunakan tuali yang sama. Lepas tu terutamanya kalau kita ada anak-anak kecil yang sakit mata, kalau boleh jangan hantar ke taska ke, sebab senang lagi-lagi budak kanak-kanak kan, lagi senang sangat nak berjangkit. Dan kalau kita sakit pun, okey, kalau kita sakit mata betul-betul, kita MC lah, jangan. Jadi kalau betul-betul pun janganlah kan, bukan dengan letak kena jujur dalam situasi. Perlulah untuk kuarantin doktor Perlu sebaiknya lah, especially kalau kita dekat-dekat kan, especially dalam tempoh yang awal tu, masa jangkitan tu. Maksudnya berapa lama dalam tempoh tu untuk pulih sepenuhnya? Okey. Sebenarnya konjungtivitis ni dia bukan cepat, dia lambat. Untuk pulih sepenuhnya mungkin 2-3 minggu lah. Tapi awal-awal tu dia akan teruk dulu, tapi dia akan lepas minggu mungkin dia akan perlahan-lahan dia akan baik, tapi dia tak akan hilang terus macam tu je lah. So, ambil masa sikit lah. Okey, jadi dalam perbincangan kita berkenaan dengan topik konjungtivitis ini, kita tidak bertiga pada malam ini, doktor. Kita ada seorang pesakit yang juga merupakan kaki tangan anak TM, iaitu untuk kita mengetahui pengalaman peribadi beliau yang menghidap konjungtivitis ini. Iaitu kita bersama dengan Syahriza Muhammad Sharif, ataupun lebih mesra dengan panggilan Kak Ija. Assalamualaikum Kak Ija. Waalaikumsalam. Okey Kak Ija. Ya. Kak Ija, boleh kongsikan pengalaman Kak Ija sendiri menghidap konjungtivitis ini, mungkin dari segi simptom-simptom dan juga transmisi. Katanya terdapat jangkitan berlaku kepada anak-anak ataupun ahli keluarga Kak Ija sendiri. Oh, okey. Sebenarnya saya pertama kali sebenarnya saya mengalami sakit mata yang serius macam ni. Sebenarnya bila dia pada saya peringkat awalnya anak saya yang mula kena jangkitan ni lah. Dia mula dulu. Lepas tu bila anak yang first kena, lepas tu dia berjangkit kepada anak-anak yang lain. Dia memang pada mulanya saya agak terperanjat tau. Sebab anak saya mengalami sakit mata tu, dia itu saya kata dia mula dalam 4 hari dia tak elok lagi. Lepas tu bila kata dah kena rujuk pakar, rupanya itulah saya kata dalam seminggu dia sakit mata tu dia sampai ke bawah ke 3 minggu dia MC. Lepas tu dalam masa yang sama tu juga anak-anak yang lain kena, dan akhirnya saya pula yang kena sekarang ni. Itu saya kata dia punya pengalaman saya sekarang ni, sebab saya sekarang dah masuk minggu kedua. Mula-mula mata saya macam merah saja tau, merah, tak ada rasa sakit, tak ada apa. Tapi mula minggu ni dia dah sakit, lepas tu dia pedih, lepas tu dia macam sakit dia tu saya kata saya pertama kali menghadapi sakit macam ni. Dia macam nak gerak mata ke kanan, nak gerak ke kiri, pejam mata, memang sakit. Lepas tu dia macam nak kata macam rasa pakar mata tau. Lepas tu dia berair, sentiasa berair. Lepas tu dia tak boleh kata macam kita nak keluar kan. Saya nak ke hospital pun kalau kena panas pun dia memang sakit dia punya tu. So saya kata saya pertama kali menghadapi macam ni. Lepas tu dia dah mula bengkak. Mula-mula tu kita tak ada apa, lepas tu dia bengkak. Jadi sekarang ni saya kena buat rawatan ke hospital, dia macam kena cuci, ada macam selaput katanya yang tebal kat mata saya sekarang ni. Okey Kak Ija, Kak Ija mungkin Kak Ija boleh kongsikan selepas dijangkiti daripada anak tu, Kak Ija mula-mula dapat jangkitan pada mata tu, selepas berapa hari Kak Ija pergi berjumpa mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor? Itulah. Sebenarnya pada mula-mula saya mata saya macam merah. Saya tak rasa apa-apa, tapi macam bila pergi office kawan-kawan tegur kata mata merah. Saya kata ya ke mata saya merah? Saya tak rasa sakit apa. Tapi saya bila dah memang nampak memang saya tahu merah lah mata, saya terus pergi ke klinik. Saya mula-mula pergi klinik dulu. Lepas tu bila dah lebih daripada 2 hari 3 hari tu tak elok. Jadi klinik pun suruh rujuk hospital, terus jumpa pakar. Jadi sekarang ni saya memang dalam pemantauan kat hospital je lah. Tapi saya kata dalam macam minggu yang mula-mula tu kita tak ada rasa sakit, tapi bila dah minggu kedua tu memang sakit. Lepas tu tiba-tiba bengkak mata. Lepas tu bila pergi hospital, doktor kata selaput saya dah banyak, dia macam menutup saya punya mata, dia macam dah kabur tau. Jadi sekarang ni saya macam kurang nampak sebenarnya. Dia macam macam nak buka, kalau kita bangun pagi boleh lagi lah, baik mata banyak berkumpul. Lepas tu nak buka mata sangat susah, sangat sakit. Lepas tu dia penglihatan kita kabur tu dia. Tapi cuma Kak Ija, kita untuk bersempati dengan situasi yang berlaku pada Kak Ija dan juga keluarga. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada pakar kita di studio pada malam ini, Kak Ija?
Oh, pertanyaannya. Itulah saya nak tanya juga lah Pak Doktor kan. Sebenarnya ini sangat membahayakan ke ataupun tak, sebenarnya saya nak mohon biar saya cepat sihat. Sebenarnya sekarang ni memang saya ikut betul-betul lah apa benda yang doktor kata, ikut letak ubat tipis berapa kali, berapa jam, berapa ubat tipis yang tu kan. Jadi tu saya kata saya takut apa tu tapi yang geramnya tu lah, tapi ni cubaan untuk saya, dugaan untuk saya kan. Apa dia macam makin yang saya tunjukkan makin teruk. Tapi bila dah doktor kata okey, berarti benda tu memang fasa macam tu, saya lega lah. Cuma macam kita duduk rumah kan, kuarantin rumah kan, dia macam agak bosan lah. Baik. Terima kasih Kak Ija, dan kami doakan semoga Kak Ija dan juga keluarga dikurniakan kesembuhan hendaknya insya-Allah. InsyaAllah. Okey doktor, kita nak jawab persoalan daripada pesakit kita tadi doktor. Okey, jadi saya pun tak tengoklah Puan Syahriza punya keadaan, tapi daripada apa yang dia description dia tu mungkin dia ada macam saya kata tadilah pseudomembranous conjunctivitis lah. So conjunctivitis yang tahap dia agak tinggi sikit lah, lebih selaput tu lah, yang selaput tu. Dan daripada Puan Syahriza cakap dia kena pergi kerap dan dia kena buang selaput tu. Jadi itu, tapi insya-Allah kalau dia ikut rawatan dia akan selesai insya-Allah, tapi ambil masa sikitlah. Kalau dia ikut rawatan, letak ubat dan sebagainya, insya-Allah dia akan okey, cuma dia ambil masa. Tapi yang kita terkejut tengok gambar anak Kak Ija tadi tu, bengkak bawah mata dia besar betul doktor. Betul. Especially dengan kanak-kanak, dia boleh lagi teruk lah dia punya infection. Adakah disebabkan kanak-kanak dia punya tahap imunisasi dia yang lebih rendah tu? Tak juga, mungkin sebab ialah kadang-kadang kanak-kanak ni bila kena jangkitan, dia punya jangkitan tu lebih kuat sikit lah. Tapi bila dah ada bengkak mata ni, especially kalau dah start bengkak macam tu, lagi penting untuk kita dapat rawatan yang kita examination yang sepenuhnya, sebab dia mungkin bukan hanya conjunctivitis. Okey. Mungkin ada infection lain macam preseptal cellulitis ataupun orbital cellulitis dan sebagainya. Jadi kena dapatkan rawatan dan kena dicek dengan baik lah. Okey doktor, saya tiba-tiba bila sebut pasal jangkitan jangkitan conjunctivitis ni, saya terfikir satu situasi di mana katakan orang tu dia sebenarnya dia ada conjunctivitis dan dia tak perasan dia ada conjunctivitis, dan dia pergi terjun dalam kolam renang yang pada ketika itu ada 50 orang doktor. Adakah 50 orang tu berkemungkinan akan dijangkiti conjunctivitis doktor? Okey. Jadi jelah kita nak persoalannya basically nasihat yang kita berikan kalau orang tu ada conjunctivitis, jangan berenang, jangan masuk swimming pool. Okey. Sebab apa? Dua sebab. Satunya, dia akan melambatkan proses penyembuhan dia sendiri dan juga meletakkan orang lain berisiko untuk mendapat jangkitan conjunctivitis. Faham. Tapi 50 orang tu kena, saya tak tahulah kan, tapi maksudnya risiko tu ada lah. Risiko tu ada lah. Tapi kebarangkalian tu ada. Ya. Okey doktor, kalau kita imbas kembali kan situasi Kak Ija tadi tu, yalah dia berlaku berpunca daripada anak dia. Betul. Lepas tu berjangkit kepada anak dia yang lain dan juga berjangkit kepada Kak Ija sendiri. Jadi tempoh jangkitan tu bagaimana? Kalau nak kuarantin tu berapa lama sebenarnya doktor? Itu memang pertamanya kita boleh faham bagaimana walaupun sakit mata, tapi dia boleh meletakkan satu keluarga tu dalam keadaan yang agak sukar kan, sebab bila kita nak kuarantin kita kena bersaingan lah daripada anak kita semua. Jadi macam kita cakap tadi, macam Puan Ija tu pun cakap anak dia macam 2-3 minggu kan, dia pun mungkin 2-3 minggu. Jadi dia memang ambil masa lah, cuma kita cuba dengan terbaik lah. Yang penting basuh tangan. Mungkin kita tak boleh nak kuarantin 100% bersaingan dan sebagainya, tapi kita ambil langkah-langkah basuh tangan, gunakan perkakas ataupun tuala yang berbeza dan sebagainya lah, dan letak ubat seperti mana yang doktor bagi. Okey, dan kalau pergi appointment dan kita buat rawatan lah, cuci mata dan sebagainya. Okey, lagi satu doktor, berkaitan juga ini penyakit yang berjangkit doktor kan. Betul. Sekiranya seseorang sebab ada tahap severity ataupun tahap keseriusan yang berbeza, katakan orang tu pada tahap dia sakit mata ataupun conjunctivitis pada tahap yang biasa. Baik. Yang biasa, adakah orang lain yang dijangkiti juga akan dapat yang biasa ataupun lebih teruk? Tapi doktor jangan jawab dulu. Kita akan jawab, doktor akan jawab kemudian, dan kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi perbincangan berkenaan dengan conjunctivitis hanya di Diari Rawat. Oktober ini saksikan program-program menarik di TV1.
Dapat video tak? Dapat tak? Lepas saya sembuh daripada koma, dah sebulan dah kita tak balik tengok ayah. Masalahnya ayah tu yang degil. Ayah tu dari dulu lagi sibuk dengan persatuan wow dia tu. Sampai tak ada masa untuk keluarga sendiri. Sekarang sibuk pula nak jebakkan cucu dia sekali. Ni ayah yang ajar ni. Adik. Cantik. Dalam slot panggung RTM, Wow Kepala Burung, Sabtu 26 Oktober pukul 9 malam. Ayah, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak atas segala kebaikan yang telah ayah berikan pada kami selama ini. Teruskan bersama kami, mewarnaimu hanya di TV1. Perlawanan bola sepak Liga Super 2024. Terus terbang tinggi memburu mangsa. Sang Helang Merah kali ini bakal berdepan skuad Sang Saka Biru. Jumaat 25 Oktober, Kedah Darul Aman FC bertemu PDRM FC. 8.30 malam di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Anugerah penuh gemilang pengiktirafan industri kreatif negara. Saksikan Anugerah Seri Angkasa 2024. Debaran Anugerah Seri Angkasa 2024. Sabtu 19 Oktober pukul 9 malam. Kapet Merah Anugerah Seri Angkasa 2024. Sabtu 26 Oktober pukul 8 malam. Kemuncak Anugerah Seri Angkasa 2024. Sabtu 26 Oktober pukul 9 malam. Apresiasi Anugerah Seri Angkasa 2024 2 November pukul 9 malam. Debaran dan kehangatan semakin terasa. Saksikan Majlis Gilang Gemilang Anugerah Seri Angkasa 2024 siaran secara langsung di TV2 Dunia Ria. TVET diberi peruntukan tambahan kepada 7.5 bilion ringgit. Kerjasama dengan industri, peluang latihan untuk belia rentan termasuk miskin bandar dan orang asli, TVET bagi manfaat masyarakat. Okey, kita kembali dalam Diari Rawat untuk kita meneruskan perbincangan berkenaan penyakit konjungtivitis. Mungkin ada yang tak faham konjungtivitis itu apa? Adalah mata kemerahan, simptom yang seperti doktor nyatakan tadi, mata menjadi bengkak dan juga air mata sentiasa mengalir, lepas tu ada tarik mata berlebihan dan banyak lagi lah. Jadi kita nak fahamkan dengan lebih lanjut ni. Doktor, kalau melibatkan konjungtivitis ni, mata merah secara mudah ni doktor, ialah ramai yang mungkin kalau mata mengalami merah je, dia akan letak ubat titis, pergi farmasi, beli ubat titis dan beranggapan bahawa akan pulih dalam masa 2-3 hari. Adakah betul sebenarnya keadaan itu? Okey, terima kasih atas soalan. Jadi sekarang ni kita sedang berbincang tentang rawatan lah. Okey. Jadi rawatan konjungtivitis ni kita boleh bahagi secara amnya kepada satu rawatan am, general treatment, dan satu lagi bahagian yang spesifik. Spesifik ni bergantung kepada sebab konjungtivitis. Jadi macam kita cakap tadi, secara amnya kita ada 3, virus, bakteria dan alahan. Okey. Untuk ketiga-tiga jenis ni, secara amnya kita boleh letak pelembab mata atau artificial tears lah. Kalau kita pergi farmasi, contohnya ada beberapa brand lah kita boleh guna. Itu satu. Itu fungsi dia lebih kepada nak memberi keselesaan kepada mata lah. Okey, itu nombor satu. Dan nombor dua, kalau mata bengkak ke apa, kita boleh buat cold compression. Kita boleh tuam dengan kain yang sejuk. Okey, itu nak mengurangkan bengkak dia. Okey, itu secara general. Dan sekarang kita pergi kepada rawatan yang lebih spesifik lah. Okey, jadi kalau untuk virus ni kalau adenoviral ataupun yang selalu kita jumpa berjangkit ni, selalunya dia akan self-limiting. Tapi kadang-kadang kita boleh bantu dengan bagi steroid sikit lah. Tapi ubat steroid di mata ni hanya
disarankan boleh diberi oleh doktor mata saja. Sebab kita nak kena monitor dengan dekat lah. Sebab steroid ni walaupun dia boleh bantu kita dalam radang tu, tapi dia ada potensi kesan sampingan yang berbahaya yang kita kena monitor. Kalau kita tak monitor, kalau kita terlepas, dia boleh menyebabkan kebutaan lah in the long term basically. Perlu ke pemantauan khas. Okey, kalau nak steroid tu. Dan satu lagi kita boleh bagi mungkin antibiotik untuk cover superimposed infection. Kalau bakteria pula sama juga, yang rawatan am, dan juga kita boleh letak antibiotik juga. Okey. Dan juga sedikit steroid. Again, doktor mata akan pantau lah. Untuk alahan, kita boleh letak sebab alahan ni dia punya mekanisme dia lain lah, dia bukan jangkitan. So dia badan kita yang kan. Jadi kita adalah ubat-ubat macam antihistamin, muscle stabilizers, jenis-jenis ubat yang lain yang akan digunakan untuk mengurangkan gatal dan sebagainya lah. Dan juga steroid, dan bergantung kepada keadaan dia lah. So itu ada secara overview secara general lah rawatan-rawatan untuk. Okey doktor, sebelum menentukan rawatan doktor, kita perlu semestinya doktor perlu diagnose pesakit. Kalau tanya kita orang biasa, kita akan nampak merah tu sama je dok. Sama je. Jadi bagaimana nak membezakan antara konjungtivitis viral, bakteria dan juga alergik dari segi diagnosis? Baik, soalan yang bagus. Secara am lah okey, bila kita cakap secara am ni secara am lah, tapi kadang-kadang mungkin bila kita actually the patient itself, mungkin kita tengok keadaan tu mungkin berbeza sikit lah. Tapi secara amnya, kalau viral ni kita punya mata merah, boleh bengkak kelopak mata boleh bengkak, tapi dia punya air, dia punya discharge tu mungkin lebih kepada watery, macam air lah. Clear, jernih sikit lah. Tapi kalau kalau bakteria, dia punya discharge tu lebih ke kuning-kuningan, mungkin macam nanah sikit lah. Macam tahi mata yang exactly. And then mungkin mata dia lagi merah dan sebagainya lah. Dan kalau untuk alahan pula, alahan dia punya discharge dia lebih kepada air juga, tapi dia ada tanda-tanda lain. Contohnya, kalau kita terbalikkan kelopak mata ni, bila kita tengok kat bawah kelopak mata dalam bawah mikroskop tu, kita boleh nampak macam ada biji-biji. So ada tanda-tanda yang spesifik lah untuk jenis-jenis konjungtivitis lah. Okey. Doktor, yalah, dalam kita memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat berkenaan topik kita pada malam ni kan. Yalah, mungkin ada anggapan, sama ni aku mata merah ni konjungtivitis ke? Mungkin kita boleh berikan pencerahan doktor. Tidak semua mata merah adalah konjungtivitis, betul doktor? Betul. Okey. Kalau mata merah tu orang kata dalam keadaan yang berterusan, berpanjangan ataupun dalam jangka masa panjang, pertamanya mungkin kita kena cek sama ada mata kita kering. Mata kering boleh menyebabkan mata merah juga. Dan especially kalau zaman sekarang ni ramai orang yang pakai contact lens. Itu adalah satu risiko untuk dapatkan mata kering lah. Jadi kalau mata kering ni, treatment dia agak yang treatment line pertamanya adalah kita guna pelembab mata lah. Yang kedua, dan betul, bukan semua konjungtivitis, dan ada mata-mata merah yang lain ada lebih bahaya daripada konjungtivitis. Dia punya kesan dia lah. Pertama, kita mention contact lens tadi kan. Contact lens ni, satu lagi, dia boleh menyebabkan ulcer kornea. Ulcer ni jangkitan pada kornea. So basically kat kornea tu mungkin dah ada lubang sikit, dah ada bakteria kat situ. Kalau tak dirawat, dia boleh, jangkitan tu boleh masuk ke dalam mata, ke dalam bola mata, dan kornea tu boleh bocor dan sebagainya. Dan kalau kita salah diagnose, maksudnya kalau kita ingat dia konjungtivitis saja, kita bagi steroid, akan lagi teruk. Bukan lagi baik, lagi teruk. Jadi penting. Tapi kalau ulcer kornea ni, antara cara yang kita mungkin nak tahu, nak senang bezakan daripada konjungtivitis biasa, kita boleh tengok dekat mata hitam kita tu, kalau ulcer ni dia ada benda-benda putih kat situ. Macam ada tompok putih dekat kornea. Mungkin kalau ada gambar saya ada bagi, kalau dia ada tompok putih. Jadi kalau mata kita merah, tapi dekat mata hitam tu ada tompok putih, dan memang kena directly kena check lah. Memang bukan itu adalah ulcer. Kebarangkalian besar lah, bukan konjungtivitis. So kena check dengan segera. Selalu apa punca dia doktor kalau ulcer kornea ni? Ulcer kornea ni ada beberapa punca yang macam yang dalam masyarakat yang muda yang mungkin tu adalah contact lens lah. Kadang-kadang kita keluar masuk contact lens, terluka dan sebagainya, ataupun tertidur dalam contact lens, sepatutnya kena buka kan. Tertidur satu malam, bagi esok bangun dah
dah tak selesa. Betul. Ya, lepas tu mungkin kalau ada trauma, terkena apalah, terkena kayu ke terkena apa ke, dan semua tu boleh pun menyebabkan ulcer jugalah. Jadi bukan semua mata merah konjungtivitis saja. Ya, so mungkin ulcer yang sangat teruk dan sebagainya. Okey, cakap berkenaan contact lens ni doktor. Okey. Ni soalan general, soalan umum lah. Orang ramai nak tahu berapa lama kita boleh pakai contact lens sebaiknya doktor. Sebaiknya. It depend. Okey, contact lens ada beberapa jenis betul kan. Tapi selalunya yang kita pakai ni adalah harian lah, maksudnya 8 jam paling. Dia ikut dia punya spesifikasi lah. Jadi kalau boleh jangan lebih lah. Okey, sebab kalau lebih memang itulah risiko-risiko dia. Okey, yang paling takut memang adalah ulcer tu lah. Ulcer. Kan kita dengar selalu ulcer kat mulut kan. Betul. Ini saya pertama kali dengar ulcer di bahagian kornea mata ni doktor. Doktor, adakah doktor sebab ada contact lens macam-macam jenis. Betul. Ada yang clear, transparent. Ada yang warna. Betul. Yang nak nampak macam kucing sikit mata dia tu. Betul. Mungkin ada tak perbezaan doktor? Sebab saya faham setiap contact lens dia ada ketebalan yang berbeza. Betul. Mungkin risiko dia berbeza juga doktor. Saya boleh nasihatkan kita dapatkan contact lens daripada optometris yang betul lah. Saya tak pasti yang jual yang lain tu apa material dia dan apa dia perbuatkan, sama ada dia apa long term effect kepada mata tu semua kan. Mungkin untuk gaya jelah, tapi untuk mata pada long term tu baik dapatkan daripada brand ataupun daripada pusat optometris yang betul lah. Okey doktor, yalah doktor sebagai seorang pakar oftalmologi ni kan, pasti doktor berdepan dengan pelbagai situasi pesakit berkait rapat dengan mata ni, khususnya berkaitan dengan topik yang kita bincangkan pada malam ini, konjungtivitis. Apa antara worst case scenario yang pernah doktor jumpa dalam kalangan pesakit doktor? Dalam konjungtivitis ataupun secara kedua-duanya? Okeylah. Kalau konjungtivitis ni alhamdulillah setakat ni walaupun konjungtivitis tu bila kita kena macam yang telefon Puan Syarizah tadi, telefon memang nampak teruk, tapi alhamdulillah dia akan pulih. Okey. Tapi macam kita mention tadi, konjungtivitis ni walaupun dia pulih tapi kadang-kadang dia ada dia punya kesan sampingan, sequelae dia. Okey. Nombor satu, mungkin akan ada parut-parut kecil dekat mata yang bila mata kita dah putih tapi parut tu ada lagi. Jadi kita akan rasa silau, kita akan rasa tak clear. Jadi kalau ada benda-benda parut putih tu, mungkin doktor akan maintainkan ubat tu lama walaupun mata kita dah putih, tapi doktor akan kekalkan ubat tu lama sikit lah, mungkin untuk cuba rawat parut tu lah. Itu nombor satu. Nombor dua, especially kalau kita kata alahan. Okey, alahan ni alahan ni walaupun dia tak berjangkit, tapi masalah dia kekal pada masa yang lama sebab dia masalah badan kita. Kalau virus ataupun bakteria, bila kita dah rawat, dia akan hilang. Okey, fine. Tapi alahan tu sebab badan kita, jadi dia akan ada dan dia akan memberi kesan yang berterusan kepada kornea kita. Jadi antara kesan dia, satunya sama juga boleh kena ulcer juga. Tapi ulcer yang lain sikit lah jenis dia, tapi ulcer juga. Dan boleh ada bila kita garu-garu, kita garu kan. Sebenarnya bila kita garu mata kita akan garu kat kornea kita. So bila kita garu kornea tu, kita tonyoh-tonyoh kornea tu, bentuk dia akan berubah. Betul. Dan akan boleh jadi rabun silau. Astigmatism. Itu kalau sikit, tapi kalau banyak boleh jadi keratoconus pula. Keratoconus ni bentuk dia dah jadi lain dah. Jadi itu adalah antara kesan-kesan yang orang kata side effect ataupun komplikasi lah yang boleh jadi. Jadi doktor, berkaitan juga dengan rawatan ni doktor, ada setengah yang mungkin dia faham, dia lebih selesa menggunakan rawatan tradisional. Contohnya macam doktor sebut tadi, general treatment, tuang pakai ais. Ada juga saya difahamkan menggunakan uncang teh. Ada uncang teh chamomile, ada yang menggunakan air mawar. Jadi itu ada beberapa tips yang kita tengok di social media, banyak tips-tipsnya yang dikongsikan oleh pengguna-pengguna social media ni. Jadi apa pandangan doktor berkaitan dengan rawatan tradisional seperti itu? Saya personally saya pun tak pasti bahan-bahan di dalam tu. Yang penting kena pastikan tak ada risiko jangkitan yang lain lah, sebab kita letak benda yang tidak diketahui, benda luar. Jadi mungkin ada risiko dia jadi lagi teruk atau tidak kan. Jadi nasihat saya secara amnya, dapatkan rawatan, kita monitor.
Kita tengok macam mana. Sebab kalau contoh ubat-ubat yang kita bagi ni semua dia adalah sterile. Maksudnya kan daripada dalam botol semua sterile. Dimatikan kuman-kumannya. Jadi kalau kita ambil daripada benda-benda yang luar ni, kita pun tak pasti keadaan sterility. Betul. Dan mungkin boleh menyebabkan jangkitan bertambah atau sebagainya, kita tak pastilah. Sebaiknya jumpa dengan doktor, jumpa dengan pakar oftalmologi untuk kita mendapatkan nasihat dan juga rawatan sebaiknya. Okey doktor, yalah bila bercakap berkenaan dengan situasi semasa ni kan, kita dah menghampiri musim tengkujuh ni doktor. Banyak negeri yang kita lihat sebelum ini menghadapi situasi banjir dan kemungkinan akan berlaku situasi banjir lagi. Kalau boleh kita doakan tidak berlakulah. Dan setiap kali musim banjir doktor, konjungtivitis ini antara topik yang sering kali dibincangkan. Kenapa ia sering kali dikaitkan dengan musim banjir doktor? Okey, bagus soalan tu. Seperti mana yang kita tahu, musim banjir ni bukan konjungtivitis je yang meningkat, betul. Secara amnya penyakit-penyakit berjangkit secara amnya meningkat. Jadi konjungtivitis tu adalah salah satulah daripadanya. Jadi macam kita mention tadi, kalau kita dalam keadaan yang biasa pun tak boleh mandi dalam swimming pool, ada risiko jangkitan bertebaran. Apatah lagi dalam keadaan banjir, mana keadaan kebersihan tu memang keadaan yang teruk dan sebagainya. Jadi memang risiko tu adalah lebih tinggi lah. Disebabkan keadaan kebersihan yang tidak bagus. Jadi risiko jangkitan tu memang ada lah. Jadi dia punya langkah dia sama jugalah, langkah berjaga-jaga. Yang terbaik kita cuba untuk mengurangkan risiko jangkitan lah. Kebersihan tu cuba jaga. Kebersihan. Okey, sebagai contoh kalau saya ni meredah air banjir yang kotor, kita sedia maklum air banjir memang kotor dengan tumbahan lagi air longkang dan sebagainya. Kalau saya meredah air banjir terkena mata saya, apa langkah pertama yang perlu saya buat? Macam pengalaman baru-baru ni. Betul. Pertamanya cuba tak mau kena mata, tu nombor satu. Mungkin kita boleh pakai eye protection ke, kalau kita Google lah contohnya. Ya, masa kalau kita masuk ke kawasan banjir, kita akan tolong bersihkan dan sebagainya kan. Google. Dan tangan kita pakai gloves semua. Dan jangan sekali-kali sentuh dengan gloves sebagainya lah. Dan bila kita dah buka semua, basuh dengan sabun dan sebagainya. Tapi kalau dah masuk mata, cuba cuci. Bersihkan dengan air bersih dulu. Tak kisah air paip boleh. Boleh. Bersihkan. Bagilah beberapa macam 5 minit. Dan bersihkan dululah. Tapi jangan tonyoh-tonyoh. Yang penting jangan guna tangan kita lah. Itu yang penting. Ini pun antara nasihat-nasihat yang kita boleh guna pakai, terutamanya di musim tengkujuh nanti. Tapi mungkin selepas ini kita nak dengar sedikit nasihat, lebih banyak nasihat daripada pakar kita berkaitan dengan konjungtivitis, penjagaannya dan sebagainya. Tapi apa-apa pun kita akan berehat. Seketika kita akan kembali selepas ini di Diari Rawat. Ini juga akan ditambah melalui peningkatan peruntukan bantuan tunai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat meningkat kepada 2.9 bilion ringgit bantuan oleh JKM. Kadar bantuan bulanan kepada rakyat miskin ditingkatkan. Kadar bantuan warga emas dinaikkan kepada RM600 sebulan. Kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan kepada RM250 sebagai bagi anak berusia 6 tahun ke bawah. RM200 bagi anak lingkungan usia 7 tahun hingga 18 tahun. Sebut sahaja Sabah, pastinya terlintas di fikiran. Sebuah negeri yang menawarkan kepelbagaian budaya dan keindahan alam semula jadi. Batu Punggul antara khazanah alam semula jadi yang menghadiahkan pemandangan indah di sebalik kehijauan hutan tebal dan kebiruan langit yang mempersonakan. Dalam perjalanan dari JT Batu Punggul ini ke poin mendaki Batu Punggul, ada sebuah buah yang berada di situ, dan di dalam itu ada pelbagai reka bentuk yang unik lah. Lagi satu di sana dia ada gong, batu gong. Itu yang menarik dia di sana lah. Memukau pandangan bagi sesiapa yang berkunjung ke Sepulut
daerah pedalaman di Sabah. Menara Alam, Batu Punggul. Mewarnaimu hanya di TV1. Papa, itu kan lampu merah. Pengurusan harta pusaka bukan cerita dalam keluarga sahaja. Sebaliknya berkait rapat dengan daruriyat yang 5, iaitu memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan diri dan akal. Saksikan siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam Khamis 24 Oktober 2024 pukul 9 malam di TV1. Okey penonton, kembali kita dalam Diari Rawat untuk blok terakhir bersama dengan pakar kita untuk kita berbicara berkenaan konjungtivitis. Jadi banyak sebenarnya perkara yang telah kita berikan, kita sampaikan kepada anda. Betul Munawar, dan yang paling penting untuk kita kena fahami dan penting langkah pencegahan tu. Tapi apa pun doktor, kita faham konjungtivitis ni dia lebih berkaitan dengan bahagian luar bola mata tu. Adakah dia ada kemungkinan kebarangkalian yang sehingga konjungtivitis jangkitan tu boleh menyebabkan kerosakan pada saraf dan juga retina mata tu? Okey, terima kasih Encik Nirwan, soalan yang bagus. Jadi macam kita cakap tadi, mata merah tu hanyalah salah satu daripada simptom. Okey. Dan konjungtivitis salah satu sebab mata merah. Tapi bukan semua mata merah adalah konjungtivitis. Betul. Okay, berbalik kepada soalan Encik Nirwan, kalau ia hanyalah konjungtivitis saja, okey. So dia tidak akan memberi kesan kepada bahagian belakang mata, iaitu retina. Retina yang Encik Nirwan maksudkan ni saraf di belakang mata lah. Tapi ada mata merah, keadaan mata merah yang lain yang boleh memberi kesan. Contohnya kalau dia ada jangkitan skleritis, mata merah juga. Tapi lapisan sklera. Dan kalau kat posterior, bahagian belakang dia boleh efek sampai ke retina. Dan kalau keadaan yang macam uveitis. Uveitis ni adalah radang gelemaca dan gelemair. Maksudnya anterior, depan dan belakang. Itu pun boleh menyebabkan mata merah. Jadi walaupun apa yang saya nak cerita kat sini, walaupun semuanya nampak mata merah, tapi bahagian yang terlibat tu mungkin berbeza. Kan? Mungkin bukan konjungtivitis, mungkin dalam bahagian dalam. Dan bahagian dalam ni kalau retina affected, dan dia akan memberi kesan kepada kita punya pandangan lah, kabur dan sebagainya. Dan of course dia punya treatment dia punya rawatan dia lain, bukan hanya ubat titisan saja. Mungkin kita kena makan ubat lain, mungkin kena inject dan sebagainya lah. Jadi itu yang penting kita nak sampaikan, bahawa bukan semua mata merah tu adalah konjungtivitis, dan kita perlu dapatkan diagnosis yang sebenar lah untuk kita dapat memberikan rawatan yang betul. Okey, itu apa yang kita sampaikan, yang ditekankan oleh doktor dari tadi adalah tidak semua mata merah itu adalah konjungtivitis. Apa yang paling utama, sekiranya berlaku masalah kesihatan berkait rapat dengan mata ni, perlu jumpa dengan doktor pakar secepat yang boleh. Sebab makin lambat kita jumpa doktor, makin lambatlah kita untuk mendapatkan rawatan, makin lambatlah kita sembuh. Okey doktor, ialah untuk kita memberikan penegasan dalam perbincangan kita pada malam ini, sebab kita sedia maklum konjungtivitis ini adalah penyakit yang berjangkit kalau ia menyebabkan virus dan juga bakteria. Sekali lagi kita tekankan berkenaan kaedah pencegahan ni doktor. Kenapa penting untuk kita amalkan sepanjang masa? Okey. Kita semua tahu pencegahan lebih baik daripada kita merawat. Okey, dan konjungtivitis ni satu penyakit yang sangat senang untuk berjangkit lah, macam kita yang puan yang call tadi. Jadi sekali lagi, kebersihan nombor satu. Okey. Kebersihan, even mata kanan, mata kiri diri sendiri pun kita kena jaga. Okey. Basuh tangan, jangan guna tuala yang sama. Dan kalau ada ubat, especially dalam keluarga kan kita dapat tengok satu keluarga, anak kena, mak kena, jangan berkongsi ubat. Jangan berkongsi ubat. Boleh berjangkit melalui
perkongsian ubat tu. Okey. Jadi dapatkan, setiap orang dapatkan ubat masing-masing lah. Tapi masalah doktor, kadang-kadang dalam satu keluarga tu berkongsi satu ubat doktor. Itulah dia. Itu masalah yang biasa yang sama. Ya. Jadi cuba dapatkan ubat-ubat yang berbeza lah untuk setiap orang. Itu yang paling penting. Jangan berkongsi ubat. Banyak kali dah kita kongsikan di Diari Rawat ini, jangan berkongsi ubat. Berjumpalah doktor, dapatlah ubat masing-masing. Jadi doktor, adakah konjungtivitis ni doktor, kalau seorang tu dah kena, contoh saya dah kena konjungtivitis, adakah dia akan relapse, akan kena semula pada masa akan datang? Jangkitan bulat. Dia tak ada immunity. Okey. Dan satu lagi, konjungtivitis ni sebab dia pelbagai. Jadi mungkin kalau kita dah kena satu hari ni virus, mungkin kita boleh kena bakteria. Okey, faham. Jadi dia tak ada, bukan macam chickenpox ke apa, sekali dah kena kita tak boleh kena lagi. Masih ada risiko untuk kena lah. Okey, macam doktor tekankan tadi, jangan berkongsi ubat. Yalah, kalau dalam satu keluarga tu, adakah berbeza dari segi dos rawatan untuk anak-anak, budak kecil dengan dewasa doktor? Ya, dia secara amnya dos ataupun kekerapan kita letak ubat ni okey, kita tengok berdasarkan betapa seriusnya keadaan tu lah. Okey. So mungkin kalau yang kurang serius, kita bagi ubat yang kurang kuat sikit dia punya concentration. Mungkin kalau ataupun yang lebih serius lagi kuat lah. Dan mungkin kalau dia kurang serius, mungkin kita suruh dia letak 4 kali sehari. Tapi kalau lebih serius, mungkin setiap 2 jam. Jadi setiap orang berbeza dia punya ubat tu. Jadi jangan berkongsi ubat. Jangan berkongsi ubat. Jadi doktor, saya ingin minta doktor berikan nasihat kepada penonton dan juga masyarakat di luar sana doktor. Kebanyakan doktor, kebiasaannya dia dah tahu dia ada sakit mata konjungtivitis. Betul. Dan konjungtivitis juga macam doktor ada sebutkan sebentar tadi, boleh merebak melalui udara, jangkitan melalui udara. Jadi ada orang beranggapan tak apalah pakai semata hitam je. Dah selesai, kau takkan berjangkit aku, kau takkan pandang muka aku, takkan pandang mata aku sebab aku pakai semata hitam. Untuk elakkan daripada jangkitan. Jadi itu nasihat yang kita nak daripada doktor. Mungkin doktor boleh sampaikan kepada penonton. Okey, pakai cermin mata hitam tu tak salah. Bagus. Okey, itu satulah. Tapi langkah-langkah lain perlu juga diambil. Dari segi kita pakai cermin mata hitam tu, jangan lupa kebersihan tangan kita. Kalau boleh tak perlulah nak salam semua orang ketika tu kan. Basuh tangan, guna tuala yang berbeza. Dan secara amnya hygiene secara am lah. Jadi kita kena tekankan itu, terutamanya sesama yang duduk dalam keadaan yang dekat lah. Contohnya kalau dalam rumah yang sama, anak-anak kita semua kita kena bagi tahulah, terutamanya di sekolah dan taska dan sebagainya lah. Okey, itu nasihat yang paling penting untuk kita amalkan, untuk kita elakkan jangkitan ini berterusan menjangkiti individu yang lain. Jadi kepada ibu bapa, sekiranya anak-anak anda mengalami masalah mata seperti konjungtivitis ini, janganlah hantar anak kita ke taska, ke tadika, ke tempat pengasuh, kita risau nanti berjangkit kepada anak-anak yang lain. Jadi inilah pemahaman awal kita berkenaan dengan konjungtivitis. Kita harapkan dapat meningkatkan kesedaran masyarakat lah berkenaan topik kita pada malam ini. Betul. Jadi apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Abdullah Ashraf Rafiq Adi, pakar perunding oftalmologi UiTM Private Specialist Center, dan kesudian berkongsi pada malam ini bersama dengan Diari Rawat. Doktor, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Banyak yang kita belajar pada malam ini. Antaranya tidak semua mata merah itu adalah konjungtivitis. Dan yang kedua, dari segi kaedah rawatan, jangan berkongsi ubat. Dan yang ketiga, pastikan langkah pencegahan yang terbaik dilaksanakan sepanjang masa. Betul. Yang paling penting, jaga kebersihan diri anda secara sendirilah. Janganlah melibatkan sampai berjangkit mata sebelah kiri, sebelah kanan pun tak kena jaga kan. Kenalah pandai jaga. Okey, untuk anda semua, kalau terlepas siaran pada malam ini, jangan lupa siaran ulangan pada esok hari jam 3.05 petang di TV1. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat malam.